Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Muttafaq alaih. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas anugerah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa yang Allah beri kepada kita adalah satu peluang, dan peluang itu adalah satu rahmat. Tatkala kita tidak mempedulikan peluang itu, bermakna kita sedang menolak rahmat Allah. Dan peluang yang Allah berikan kepada kita, dia tidak akan berulang untuk kali kedua, kerana masa itu telah berlalu, masa itu telah lepas. Sebab itu ketika kita melepasi akan semua peluang itu, maka kita akan menyesal berada pada kehidupan yang akan datang. Dalam hidup ini kita tidak menyesal kerana mata hati kita dibutakan dengan kehidupan. Tetapi akan berlaku satu zaman, satu masa, satu tempat yang semua orang akan menyesal. Dan dia pasti datang, iaitu di akhirat besok. Di dalam dunia ini ada orang yang sehingga akhir hayatnya dia tak pernah menyesal. Ada orang yang sampai waktu tuanya dia tidak pernah menyesal. Ada orang yang telah ditegur oleh Allah dengan penyakit, tetap ia tidak pernah menyesal. Ada orang yang ditegur oleh Allah dengan berbagai ujian dan cobaan, tetap dia tidak pernah menyesal. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Orang yang ulil albab ini, orang yang Allah pilih. Siapa mereka? Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka yang ada akal, akal mereka sentiasa berfikir, apa yang aku dah buat, apa yang ada pada aku, apa yang akan mendatang dalam hidup aku, benda baik ke benda tak baik, apa yang terjadi selepas kematianku. Sebab itu Nabi sebut orang pandai ni bukan orang yang bersusun kitabnya di dalam almarinya, bukan orang yang fasih kata-katanya,
Tapi Nabi bagi tahu kita, orang yang bijak, orang pandai itu, iaitu mandana nafsahu. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang sentiasa muhasabah diri dia, ni orang pandai. Kita mengaji setiap hari, kita dapat muhasabah diri kita, kita dapat tengok diri kita. Mau tak mau, sampai satu masa kita akan tunduk dengan Allah. Kita angkatlah kepala kita dalam dunia ni setinggi-tingginya. Sampai satu masa, kita tetap akan tunduk dengan Allah Ta'ala. Sampai masa tu. Masa tu akan sampai. Walaupun kita engkar dengan Allah dalam dunia ni, sampai masa nanti, kita akan tersungkur di hadapan Allah. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ini Allah ingatkan kita. Hebat mana kita tepuk dada kita, sampai masanya kita akan malu dengan Allah kerana kesilapan di dalam kehidupan ini. Sebab itu, jika kita mahu menyesal di sini, bukan di sana. Penyesalan itu berlaku di sini, bukan di sana. Di sana, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Takkan ada ubatnya, tidak ada jalan penyelesaiannya. Tetapi jika kita menyesal di dalam dunia, masih ada jalan keluarnya. Masih ada tempat penyelesaiannya. Kalau nak menyesal di sini, bila masanya, masa kita hidup hari ini. Jangan setelah kita pejam mata, baru kita nak berkata di hadapan Allah. Jangan sampai ketika nyawa sampai di kerongkong, baru kita nak memberitahu Allah tentang penyesalan kita. Bukan saya kata, tuan-tuan, tapi Allah kata, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Bila ajal kita sampai, kita pun bagi tahu dengan Allah, laula akhartani, kalau boleh tak tangguhkan dulu kematianku. Kita mula menyesal, tuan-tuan. 60 tahun, 70 tahun Allah bagi umur. 80 tahun Allah bagi kita umur. Kita tak mampu buat apa-apa. Kita bagi tahu Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, bila ajal ni dah dekat. Boleh tak ya Allah, kau tunda dulu kematian kami. Nak buat apa? Fa'as-saddaqa. Kami nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Kami nak jadi orang baik. Tapi janji Allah tetap janji Allah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Janji Allah tepat, tak lewat, tidak terdahulu. Jika dikehendaki oleh Allah, saat kematian itu tidak berundur dan tidak ke hadapan. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tak berundur ke belakang, tidak terlajak ke depan. Karena ini janji Allah, apabila sampai janji dia, tidak lewat, tidak terdahulu. Sebab itu, tuan-tuan, malam ini saya ingin bawa diri saya untuk muhasabah diri. Sama-sama kita fikirkan tentang diri kita, tentang penyesalan itu. Saya cuma nak bawa dua perkara. Pertama, kita akan menyesal jika mana kita tidak menggunakan masa ini dengan betul. Mana masa
Masa ini adalah umur. Kalau tak guna dengan betul, nanti menyesal. Kedua, kita tak guna, kita tidak meletakkan cinta yang betul. Sepatutnya kita meletakkan cinta yang betul seperti mana perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau cintakan Allah, Muhammad bagi tahu dengan semua orang. Kalau kau cintakan Allah, kau sayangkan Allah, maka kata Allah, ikut Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikut Sayyiduna Muhammad, nescaya ia telah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dua perkara ini yang saya ingin nyatakan pada malam ini sebagai muhasabah untuk diri saya sendiri. Saya datang tempat tuan-tuan bukan untuk mengajar, sebab saya bukan orang pandai. Saya ni orang bodoh, ilmu tak ada, apa pun tak ada. Cuma saya ni datang kemari kerana saya nak tengok saudara se-Islam saya. Sebab ziarah saudara se-Islam itu satu ibadat. Saya nak jumpa saudara se-Islam saya agar besok antara syafaat yang akan berlaku besok di padang mahsyar, pertama syafaat daripada Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat daripada anak kecil, bayi yang dilahirkan kemudian ia meninggal dunia, hal keadaan ibu bapanya redha dengan kematiannya. Ketiga, syafaat orang Islam. Kerana apa? Kerana Nabi sebut. Hari ini saya pernah jumpa tuan-tuan. Besok di akhirat, tuan-tuan melihat saya dalam neraka Allah. Lalu tuan-tuan akan berkata di hadapan Allah, tuan-tuan akan menemui Sayyidina Rasul. Tuan-tuan kata, ya Allah, aku kenal orang ini. Aku pernah jumpa orang ini, ya Allah, dia saudara aku. Boleh tak engkau selamatkan dia, ya Allah, daripada api nerakamu, ya Arhamar Rahimin. Inilah antara yang disebut oleh Nabi syafaat di antara orang Islam itu sendiri. Sebab itu Nabi perintahkan supaya kita sentiasa berkasih sayang. Ruhama ubainahum. Jangan membenci di antara kita. Kerana antara kita kelak dapat membantu di antara satu sama lain. Tuan-tuan melihat saya di dalam neraka Allah, tuan-tuan yang masih ada kasih kepada saya sedikit, tuan-tuan akan memohon kepada Allah, keluarkan orang ini, ya Arhamar Rahimin. Itulah syafaat muslimin yang perlu kita ada di dalam dunia ini. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jika kita tidak menggunakan masa itu dengan baik, masa itu umur, masa yang kita akan sesali adalah masa lapang kita. Kita tak guna pada perkara yang betul, sehingga kan kita akan menyesal besok di yaumil akhirah. Nabi sebut, tuan-tuan, Nabi kata, ni'matani maghbunun fihima. Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, iaitu nikmat sihat dan waktu lapang. Orang lupa. Masa dia sihat, dia lupa Allah. Masa dia lapang, dia lupa Allah. Tapi masa dia sakit, dia datang jumpa Allah Ta'ala, dia baru ingat yang dia ada Allah. Masa dia sihat, dia bergelak ketawa, dia bersuka-suka, dia ambil nikmat dunia ini tanpa dia menghiraukan
bahawa umurnya semakin dekat untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tak buat apa-apa. Dia tak baca Quran, dia tak mau berzikir, dia tak mau selawat, dia tak mau semayang sunat, dia masih nak rehat, nak rehat, nak rehat. Lama mana kita nak rehat? Tak cukup ke 50 tahun kita dah rehat, kita tak buat ibadat? Tak cukup ke dah 60 tahun kita rehat, kita tak buat ibadat? Lama mana lagi kita nak rehat, walaupun umur kita semakin dekat kepada kematian? Tubuh kita dah mula berubah bau, tuan-tuan. Perasan tak? Sekarang tubuh kita baunya dah lain. Baju kita bau pun dah lain. Kain kita bau pun dah lain. Orang kata apa? Tubuh kita dah mula bau tanah. Baik itu kalau kita lihat orang tua-tua, saya pun dah tua, tuan-tuan, nak menuju kepada 60 tahun, badan kita dah mula bau lain, iaitu bau wa asal balik asil. Kita ini daripada tanah dan akan kembali kepada tanah. Badan kita dah mula bau tanah sikit, sikit, sikit. Badan yang mula berbau tanah ini tidak boleh menginsafkan kita. Kita masih nak rehat lagi. Kita masih nak duduk-duduk senang-senang lagi. Kita tak nak lagi semayang sunat. Kita tak nak lagi baca Quran. Kita tak nak siap-siap lagi untuk kita kumpul bekal menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya fikir, tuan-tuan fikir, cukup tak apa yang kita buat ini? Boleh tak kita masuk syurga Allah? Balik ni saya fikir, semua orang balik fikir, sebelum tidur kita fikir, ya Allah, umur aku 60 tahun ini, amal soleh yang aku buat selama ini, boleh tak aku ni masuk syurga? Kalau kita geling kepala, kita tak boleh masuk syurga, kenapa kita berehat? Tuan-tuan, hadis Nabi kata, bila kita dibawa ke liang lahat, 3 perkara yang akan mengiringi kita, 2 balik, 1 ikut. Apa yang balik? Orang balik, reta balik, yang ikut amal soleh. Tapi kita tak nak berfikir, kita masih sibuk dengan perkara yang balik itu, tetapi kita tidak memikirkan, tak mau bersungguh-sungguh kepada perkara yang akan ikut kita dalam liang lahat. Rugi kita, tuan-tuan. Nanti di sana kita akan menangis sorang-sorang. Anak kita tak dengar kita menangis. Isteri kita tak dengar kita menangis. Ayah kita tidak dengar kita menangis. Ibu kita tidak dengar kita menangis. Kawan-kawan kita tidak dengar kita menangis. Abang, kakak, dia tak dengar kita menangis. Kita menangis sorang-sorang. Kita ditinggalkan sorang-sorang. Kita sunyi sorang-sorang. Kita duduk dalam tempat itu sorang-sorang. Tak ada siapa pedulikan kita. Dia pedulikan apa selepas kita berada dalam liang lahat? Dia pedulikan duit kita. Dia pedulikan tanah kita. Dia pedulikan rumah pusaka kita. Dia pedulikan apa yang kita tinggal. Kita tak buat apa-apa, ya. Dalam hidup ini, nescaya kita akan berada dalam kesusahan besok selepas kematian kita. Tuan-tuan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, tidak ada pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam sedangkan ajalku berkurang namun amalku tidak bertambah. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud, setiap kali matahari tenggelam, umur aku kurang, amal aku tak tambah. Tuan-tuan, hari ini hari Sabtu. Orang cakap malam Ahad.
Kita dah jumpa Ahad tau tuan-tuan. Maknanya kita dah jumpa hari baru. Kita dah jumpa hari yang baru, tapi amal kita tidak kita perbaharui. Semayang sunat maghrib pun kita tak nak. Tuan-tuan, kalau kita hidup sampai sekarang kita masih malas lagi, siapa nak tolong kita? Anak kita, dia tak tolong kita tuan-tuan. Dia tak nak baca Quran untuk kita. Dia tak nak hadiahkan kulhu untuk kita. Tuan-tuan, dia bagi kita apa? Dia bagi 1 kepuk dan 2 batang batu nisan. Lepas tu dia tinggalkanlah kita tuan-tuan. Dia tinggalkanlah kita dalam kubur. Tuan-tuan, benda ni pasti berlaku, percayalah. Saya akan lalui dan tuan-tuan akan lalui. Semua orang akan lalu. Kita akan ingat dalam sebulan. Kemudian kita akan ingat setahun sekali. Itu pun kalau anak kita balik kampung. Kalau anak kita tak balik kampung, dia tak tengok kita. Kalau hari raya tu dia balik kampung isteri dia, dia tak tengok kita. Kalau dia balik kampung kita, baru dia tengok kita. Itu pun kalau ada masih lagi salah satu orang tua dalam hidup dia. Kalau mak kita, isteri kita tak ada, suami kita tak ada, dia tinggalkan kita selama-lama. Kawan-kawannya tanya, kenapa tak balik kampung? Dia kata apa? Saya dah tak ada siapa di kampung. Dia lupa maknya ada lagi di kampung. Dia lupa ayahnya masih ada di kampung, tapi ayahnya dah pindah rumah. Ayahnya dan ibunya telah pindah alamat, iaitu tanah perkuburan Bukit Tembakau. Kerana apa tuan-tuan? Lazimnya seorang anak ini bila dia datang ke kuburan kita, baru dia baca kulhu. Kalau tak, dia tak baca. Kalau tak, dia tak ingat. Kalau tak, dia tak pedulikan kita. Boleh tak kalau kita baca surah Al-Ikhlas di rumah? Boleh, tak ada masalah. Tetapi saat dia tidak melihat akan perkuburan, dia tidak akan mengenang ayahnya telah berada di kubur itu. Saat dia tidak berada di tanah perkuburan, dia lupa bahawa dia pernah ada seorang ayah dan dia pernah ada seorang ibu. Jangan jadi macam tu tuan-tuan. Janganlah nanti kita menyesal. Takkan sampai kepada penghujungnya. Kedua, penyesalan yang tidak ada akhirnya. Yang besok di yaumil akhirah semua orang akan menangis sehingga keluar air mata darah. Tapi tangisan itu tidak ada artinya di sana. Sana besok saya menangis. Saya tak tahu tuan-tuan. Tapi saya akan menangis. Kenapa saya menangis? Sebab saya malas buat ibadat. Saya tak boleh bangun malam tiap-tiap malam. Saya tak boleh semayang witir tiap-tiap malam. Saya tak boleh baca Quran tiap-tiap malam. Saya tak boleh bangun pukul 4 pagi tadah tangan dengan Allah. Ya Allah, umur aku dah masuk 60 tahun dah. Tapi aku tak boleh bagi semua masa ni untuk engkau. Aku dah habis guna semua masa aku untuk dunia ni. Sampai sekarang aku masih fikir macam mana aku nak tambah harta aku. Walaupun umur aku 60 tahun. Aku fikir lagi. Padahal harta yang ada pada aku ni dah cukup untuk aku makan, untuk aku minum, untuk aku jaga isteri aku, untuk aku jaga anak aku. Tapi umur aku 60 tahun, aku masih fikir macam mana aku nak tambah harta dunia ini yang aku sendiri pun tak bawa.
Penat tuan-tuan dengan dunia ni. Dunia tak salah, yang salah kita. Harta tak salah, yang salah kita. Kemegahan tak salah, yang salah kita. Di mana kita nak salahkan dunia, nak salahkan pangkat, nak salahkan semua yang berada di sekeliling kita. Kerana kita yang salah ketika kita menerima perkara itu. Apa salah tuan-tuan? Saya cakap diri saya. Saya tengok tuan-tuan, alhamdulillah, wajah tuan-tuan bersih. Ya, tuan-tuan orang saleh. Tapi besok saya akan menangis di sana. Kerana apa? Kita tahu rahmat Allah mendahului kemurkaan. Saya kena tengok diri saya tuan-tuan. Hampir 60 tahun. Berapa tahun saya habiskan masa saya untuk Allah, untuk agama. Berapa tahun saya dah habiskan masa saya untuk dunia ni. Itu belum masa kita buat maksiat dulu. Masa kita tinggal semayang. Tuan-tuan, muslimin muslimat, Iblis ni sekali je dia tinggal sujud kepada Allah. Allah halau dia daripada syurga. Saya tanya diri saya, masing-masing tanyalah dalam diri masing-masing. Dalam hidup ni berapa kali kita tinggal sujud kepada Allah? Sekali ke? 1000 kali ke? 100 kali ke? Atau bertahun-tahun kita pernah tinggal sujud kepada Allah? Iblis sekali je, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sekali tinggal sujud, keluar daripada syurga. Kita berapa kali tuan-tuan, muslimin muslimat dalam hidup ni kita tinggal sujud? Pernah tak tanya dengan diri sendiri, ya Allah, boleh tak aku masuk syurga engkau? Ya Allah, Iblis sekali je tinggal sujud, engkau halau. Ya Allah, aku bukan sekali, berpuluh kali, ratus kali. Hatta kadang-kala masa kita sakit pun kita tak nak sujud dengan Allah, kita kata kita sakit. Tu baring dekat katil hospital, kita tak semayang tuan-tuan. Alhamdulillah, masa kita terbaring tu, kita tak semayang, Allah tak ambil nyawa kita. Kalau Allah ambil nyawa kita, masa kita terbaring di katil hospital, dalam keadaan kita tidak salat, maka kita mati dalam keadaan sedang meninggalkan salat. Terima kasih ya Allah, sebab kau tak matikan aku. Masa aku terbaring ke hospital tu, aku tak semayang. Tapi aku makan ya Allah. Aku makan, aku minum, aku boleh sembang, aku boleh tengok telefon ya Allah. Tapi aku tak semayang ya Allah. Tuan-tuan, lemahnya iman kita, tapi kita rasa kita orang yang kuat imannya. Sebab itu tuan-tuan, Imam Ghazali disebut gini, orang yang cinta kepada Allah, dia akan berikan semuanya kepada Allah. Umurnya, semuanya dia gunakan untuk Allah. Dan hebatnya orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan bagi semua nikmat pada dia. Tapi sayangnya, kita telah berpaling cinta. Kita tak cintakan Allah, tapi kita cintakan selain Allah. Kita cintakan harta, tapi kita tak cinta si pemberi harta. Kita cintakan hidup, tapi kita tidak cinta kepada yang memberi hidup. Kita cintakan rumah kita,
tetapi kita tidak mencintai yang memberi rumah untuk kita berlindung daripada panas dan hujan. Tuan-tuan, jika Allah sayang kita, jika kita cintakan Allah dan Allah cintakan kita. Hebat tuan-tuan kalau Allah sayang kita ni. Allah akan bagi semua perkara kepada hamba-Nya. Mana tuan-tuan? Kita ni banyak benda tak dapat tahu. Lailatul Qadar tak dapat. Khusyuk semayang tak dapat. Tengok muka Nabi tak dapat. Banyak benda tak dapat ni. Tapi kita dah nak mati. Saya nak masuk 60, makna berapa puluh kali saya jumpa Ramadan. Saya tanya diri saya berapa kali saya jumpa Lailatul Qadar. Kalau jawapan pada saya tak pernah, bermakna aku ni siapa ya? Tapi kita tak pernah risau perkara itu sebab kita kata kita orang yang berpuasa. Betul ke kita orang puasa? Jangan kita duduk pada tempat orang yang berpuasa cuma mendapat lapar dan dahaga. Tuan-tuan, dalam bulan puasa, kalau kita ada ikan nasi dekat celah gigi, kita pun main-main dengan lidah, tanggal. Kita telan ke kita buang? Buang. Kenapa kita buang? Kita kata batal puasa. Kalau kita telan, ada tak orang tahu? Tak ada siapa tahu. Isteri tak tahu, anak tak tahu, cucu tak tahu, semua tak tahu. Tapi saya ada jawapan, tuan-tuan ada jawapan. Kita kata apa? Allah tak tahu. Tapi sampai Hari Raya Korban, kita ambil daging orang punya, Allah tahu tak? Kenapa kita tak cakap Allah tahu? Kita ada satu kupon, kenapa bawa balik 3 plastik? Allah tahu tak? Kenapa tak cakap Allah tahu? Kenapa tak pegang Allah tahu? Kenapa masa bulan puasa secebis daging ayam yang begitu sedikit yang tak boleh mengenyangkan perut kita, kita tetap buang. Kita kata Allah tak tahu. Tapi masa Hari Raya Korban, kita ada satu kupon saja. Tapi kita bawa balik 3 beg plastik. Kita megah tuan-tuan, kita ambil hak orang lain. Kita megah tuan-tuan, kita bawa balik akan daging-daging yang bukan hak kita. Daging yang haram itu dengan suka dan gembiranya kita beri anak kita makan, kita beri isteri kita makan, kita beri cucu kita makan daripada hak orang lain. Tuan-tuan, semua itu nanti Allah kira. Jangan susah hati. Bila Allah kira, iaitu sampai di akhirat. Sebab itu kita tak boleh dapat benda baik dalam hidup, sebab banyak benda yang tidak baik masih berlaku di dalam hidup kita. Kita tak rasa itu salah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semua orang buat. Tuan-tuan, kalau Allah cintakan kita, satu, apa kita dapat? Allah akan gerakkan hati kita untuk kita menyesal segala kesilapan dan kesalahan kita. Ini Allah sebut tuan-tuan dalam Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cukup sayang
Allah mengasihi orang yang bertaubat dan mengasihi orang yang menyucikan dirinya. Kalau kita, Allah sayang kita, Allah cintakan kita, lalu Allah bagi peluang kita untuk kita mengaku kesilapan kita. Apa salah tuan-tuan? Kita tiap-tiap malam kita angkat tangan dengan Allah. Ya Allah, aku salah. Mulut aku masih tak berhenti kata orang lagi. Ya Allah, aku salah. Mulut aku masih tak berhenti maki orang lagi. Ya Allah, aku salah. Mulut aku tak berhenti cari salah orang lagi. Ya Allah, aku salah. Mata aku masih pandang akan kesilapan orang dan aku lupa pandang salah aku sendiri. Ya Allah, mata aku ni salah lagi ya Allah, kerana aku tak nampak kebaikan untuk aku buat, walaupun umur aku semakin kurang. Apa salah kita angkat tangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita mengaku salah kita, mengaku silap kita, agar kita ini diampunkan segala kesilapan-kesilapan kita yang telah kita buat pada masa lampau kita. Kedua, jika Allah sayang kita, apa kita dapat? Allah sebut dalam surah Al-Imran, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mengasihi orang yang bertakwa. Allah bagi kita perasaan takut. Allah campakkan perasaan takut dalam. Tuan-tuan, dulu saya buat haji tahun 93, tuan-tuan. Masa tu Haji Akbar 93. Saya buat haji tahun 1993. Masa tu jamrah itu setingkat ke dua tingkat, tak ingat. Jamrah Aqabah satu lagi. Jamrah Aqabah satu lagi. Dulu perasan tak tuan-tuan, kalau siapa yang pergi tanah haram ada perasaan takut? Kan? Siapa yang nak pergi tanah haram je, dia ada perasaan takut. Ya Allah, kau terima tak aku? Ya Allah, aku nak pergi ni, kau terima tak aku? Sampai ada orang kata apa? Ya Allah, sampai sana jangan aku tak nampak Kaabah. Sampai orang kata gitu. Betul tak tuan-tuan? Kita nak kata ke orang pun kita takut. Berbeza sekarang tuan-tuan. Sekarang dah tak ada perasaan itu. Perasaan takut itu dah tak ada. Kenapa tuan-tuan? Sebab ketika kita bergelumang dengan dosa dan maksiat, masa itu tuan-tuan, perasaan takut itu diangkat oleh Allah dalam hati orang mukmin. Kenapa aku tak ada rasa takut ni? Jawapan dia satu je tuan-tuan, dosa. Inilah yang dikatakan dosa yang tersembunyi. Saya ingat tahun 1993 dulu, kita kalau duduk masjid, tuan-tuan, semua orang dalam tu buat ibadat. Orang ni baca Quran, orang ni sembahyang sunat. Tuan-tuan pergi umrah akhir-akhir ni apa berlaku? Tuan-tuan jumpa tak ramai orang baca Quran Masjid Haram? Tuan-tuan tengok ramai orang main telefon lagi. Dulu tahun 90-an, masuk masjid, orang nampak orang salat. Lepas 2 rakaat, 2 rakaat. Lepas 2 rakaat, 2 rakaat. Lepas 2 rakaat, 2 rakaat. Dia baca Quran setiap waktu. Ada yang boleh khatam Al-Quran dalam masa 3 hari di Masjidil Haram. Sekarang susah nak jumpa tuan-tuan keadaan itu, suasana itu. Orang berlumba-lumba beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekarang yang kita lihat, orang berlumba-lumba dengan handphone masing-masing, tangkap gambar, berlumba-lumba untuk mendapat kenang-kenangan di Masjidil Haram, di Masjidun Nabi. Mereka lupa mereka telah buang duit belasan ribu untuk sampai ke tanah haram. Mereka telah buang duit belasan ribu untuk mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak jumpa Nabi. Tuan-tuan, berapa kali kita pergi umrah, berapa kali kita dapat mimpi Nabi. Ada orang kata, Ustaz, saya pergi umrah tiap-tiap tahun, saya pergi Madinah tiap-tiap tahun. Berapa kali untung, saya kata, berapa kali dapat mimpi Nabi. Dia menangis, tuan-tuan. Sekali pun tak pernah, Ustaz. Tuan-tuan, orang yang menziarahi Madinah, orang yang menziarahi maqam Nabi, bermakna dia menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita ziarah maqam Nabi, Nabi nak datang tak tengok kita balik. Takkan kita pergi Madinah nak beli korma ajwa aja, tuan-tuan. Takkan kita bawa balik ajwa aja. Takkan kita bawa balik korma sahaja. Takkan kita bawa balik gambar sahaja. Tuan-tuan, Nabi kata, siapa yang melihat aku semasa hidupku atau selepas wafatku dalam ru'yah, maka wajib syafaatku di padang mahsyar. Tuan-tuan, tak teringin nak tengok muka Nabi, tuan-tuan? Kalau teringin, minta. Saya sampai sekarang, saya terus minta. Ya Allah, sebelum aku tutup mata, bagi aku tengok wajah Rasulullah. Tolonglah ya Allah, sebelum aku tutup mata, bagi aku peluang tengok wajah Nabi. Kita dah pergi Madinah, bayar sampai 15,000 sekarang, tuan-tuan. Dulu saya pergi umrah, tuan-tuan, 2,500 aja. Awal dulu tahun 90-an 2,500. Sekarang 15,000, 14,000. 14,000 ni banyak, tuan-tuan. Kita pergi depan makam Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safiyallah. Tapi Nabi tak nak datang ziarahnya. Fikir-fikir ya, tuan-tuan, fikir-fikirkan. Ketiga, apa yang kita perolehi jika kita mencintai Allah, iaitu Allah campakkan ke dalam hati kita ini sifat yang sabar dalam segala perkara. Allah sayang pada orang yang sabar. Buat baik kena sabar, tinggal jahat kena sabar, nak jadi orang baik kena sabar. Lagi-lagi zaman sekarang. Zaman sekarang orang buat baik tak ramai orang suka. Orang buat jahat ramai orang suka. Kalau kita buat baik tak ramai orang tolong. Tapi kalau kita buat jahat, ramai kawan-kawan yang ada pada kita. Tapi bila kita nak buat baik, tak ramai kawan-kawan yang nak sama dengan kita. Saya, tuan-tuan, kadang-kadang anak-anak muda datang jumpa saya. Ustaz, bila saya nak jadi baik, kawan-kawan saya tinggalkan saya. Semua orang tak nak kawan saya, Ustaz. Dia kata saya ini terpaling baik. Maka saya cakap dengan mereka, percayalah,
ketika kawan-kawan kita meninggalkan kita, maka Allah telah menyediakan dan mempersiapkan akan kawan-kawan yang baru untuk kita bersama-sama berbuat kebaikan. Allah gantikan tempat kawan-kawan kita itu dengan kawan yang lebih baik, yang akan membantu kita untuk menjadi orang baik. Percayalah tuan-tuan. Ya. Baik. Kena sabar tuan-tuan ya. Nak lihat akhir zaman ini. Ya. Zaman ini takut tuan-tuan. Orang bunuh orang tanpa sebab. Takut tuan-tuan. Ya. Anak bunuh mak, anak bunuh ayah, adik-beradik bunuh abang, adik bunuh abang, orang bunuh anak. Ya, takut kita. Sebab itu jangan tinggal ni tuan-tuan ya, zaman ini, supaya mengelak daripada kezaliman. Saya baca 3 kali. Ya. Saya baca 3 kali supaya Allah pelihara kita daripada kezaliman orang zalim. Ya. Ni dalam ratib Al-Hadad pun ada ni. Ya. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarraz zalimin. 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 Ya, tuan-tuan. Saya dah beramal dari muda tuan-tuan. Zikir ni. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Alhamdulillah banyak perkara yang Allah tunjukkan ya pada kami. Sekarang orang pecah rumah, masuk rumah. Jadi bila kita dah minta dengan Allah, jaga aku daripada kezaliman orang zalim. Rumah saya pernah kena masuk tuan-tuan, rumah saya. Saya ziarah arwah atuk saya meninggal dunia. Rumah saya dulu masa kahwin rumah kayu. Jadi sebelum saya nak balik kampung, saya kumpulkan barang-barang rosak. Periuk nasi, ada radio, dulu ada recorder Sony tuan-tuan. Ingat tu? Ada zaman tu. Ada zaman Sony tu. Ya, saya kumpul satu tempat. Saya balik daripada dah habis mayang-maya, dah habis mutahlil. Kami kalau adik-beradik tuan-tuan, kalau ada kematian, kami akan pecah-pecah juzuk Quran. Seorang baca 1 juzuk. Habis semua, kalau ramai kita ulang sampai 2-3 kali. Baru balik. Ya. Kita hadiahkan pada arwah semati. Itu yang kita boleh buat. Lain kita tak mampu buat. Ya. Jadi saya balik rumah tuan-tuan, saya tengok pintu rumah saya terbuka. Saya cakap dengan rumah saya kata rumah kita ni ada orang masuk ni. Saya pun masuk tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, masuk. Barang yang saya nak buang tadi, diambil dia orang. Saya cakap mengisi kita, Allah baik tak? Baik. Baik Allah. Kita nak buang barang ni tak sempat sebab atuk meninggal. Allah datangkan seorang yang nak masuk rumah kita, tolong buangkan barang yang kita nak buang. Hebat tak Allah tuan-tuan? Hebat. Hebat. Barang lain tak ambil tuan-tuan. Barang yang elok-elok semua dia tak ambil. Hak barang rosak dia ambil. Ya, itu yang saya kata hebatnya Allah. Baik. Jangan lupa ya tuan-tuan, baca tu tiap-tiap hari. Ya, tiap-tiap hari, tiap-tiap lepas salat, ya Qawiyyu ya Matin ikfi
syarraz zalimin, maka Allah pelihara kita daripada kezaliman orang jika Allah jika ada orang zalim ingin berbuat kezaliman ke atas kita, lalu kita dalam pemeliharaan Allah. Kita nak apa lagi tuan-tuan? Kita nak apa lagi? Baik. Kemudian orang yang Allah sayang, orang yang Allah cinta, lalu Allah kurniakan sifat adil dalam diri. Apa sifat adil tuan-tuan? Sifat adil ni Allah jadikan kita orang yang melakukan kebaikan dan dipelihara daripada perkara kejahatan. Allah jaga kita. Kita mula seronok nak buat baik, nak datang masjid, nak buat baik bagi anak-anak muda. Buat baik ni tak susah tuan-tuan. Nabi ajar kita gini. Nabi ajar kita apa dia? Hormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda daripada kita, yang tu kebaikan. Baik ni tak susah tuan-tuan. Kita jumpa saudara se-Islam kita, lalu kita berjabat tangan. Selama mana kita pegang tangan saudara kita, selama itulah dosa kita itu digugurkan oleh Allah daripada celah-celah jari kita ini. Tak susah tuan-tuan buat baik. Muslimat, lepas solat, salam. Yang paling baik, kita salam pada orang yang pernah memusuhi kita. Boleh buat ibu-ibu? Orang ni pernah gaduh dengan kita, kita salam dengan dia. Kenapa aku buat benda ni? Sebab Nabi buat macam tu. Nabi sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa aku buat macam ni? Sebab Al-Quran suruh aku buat macam tu. Allah kata orang yang disiapkan akan syurga Allah, iaitu golongan yang bertakwa kepada Allah. Dan sifat mereka ini, apa dia? Apa syarat dan termanya? Wal'afina anin nas. Dia maafkan kesalahan orang. Belajar ya tuan-tuan, maafkan salah orang. Orang lelaki pun macam tu juga. Orang yang kita bergaduh, kadang-kadang kita bergaduh bukan pasal apa tuan-tuan, pasal pokok pelam aja. Pokok pelam depan rumah, kita bergaduh. Agak-agak rugi tak tuan-tuan? Kita putus silaturahim pasal pokok pelam. Macam ni. Kalau kita ni orang soleh, kita ikut cakap Nabi. Nabi kata apa? Buatlah sedekah jariah walaupun dengan sepohon tamar sekalipun. Kita tanam pokok korma, lalu lepas kita mati, orang makan pokok korma ni. Kita tanam pokok pelam, lalu orang kampung ambil pokok pelam ni. Lalu dia menjadi kebaikan pada orang semua. Nabi kata, itulah sedekah jariah. Berapa bergaduh pasal pokok pelam tuan-tuan? Orang nak ambil. Ambil. Yang ni sedekah jariah saya. Baik. Kemudian, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka buat? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaizi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah bagi dia amal saleh. Tuan-tuan, dalam surah Al-Imran Allah nyatakan apa yang kita kena buat jika Allah kasih kita. Satu, kita dermakan harta kita, rajin bersedekah kat masjid. Dekat mana-mana rajin sedekah tuan-tuan. Apa salah dia? Kita bayar di api masjid. Selama mana kita menerangkan rumah Allah, maka kubur kita akan terang
setelah kematian kita. Belajar terangkan masjid. Tak rugi tuan-tuan. Kubur orang lain besok gelap, kubur kita dalam keadaan yang terang. Belajar bayar duit air masjid. Tak banyak pun tuan-tuan. 100 lebih itu nilainya. Sebanyak mana orang salat, sebanyak mana orang yang telah menyelesaikan qada hajat, sebanyak mana orang baca Al-Quran pada bulan itu, ia mengalir kepada kita kerana kita sedang menyelesaikan akan bil air masjid ni tadi. Belajar tuan-tuan. Tak banyak pun tuan-tuan, tak banyak. Belajar tuan-tuan sebelum mati. Baik. Kemudian apa yang disebut oleh Allah, siapa dia? Orang yang Allah berikan amal saleh dari dalam surah Al-Imran, orang yang boleh tahan marah dia. Belajar tahan marah. Dan kalau boleh jangan marah. Kalau boleh tuan-tuan. Ya, kalau boleh. Belajar tahan marah. Ya. Belajar nak marah. Ya Allah, kalau aku tahan marah ni, maka janji engkau kepada hamba-Mu adalah syurga. Karena orang yang menahan marah, dia mempunyai satu sifat yang dinamakan al-hilmu. Kemudian apa kata Allah? Wal 'afina 'anil nas. Dia maafkan kesalahan orang. Apa kesalahan orang atasnya dia maafkan. Dia berharap jika mana dia pernah berbuat salah kepada orang lain, lalu orang lain juga memaafkan kesalahannya. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Jangan lupa apa yang saya katakan tentang zikir tadi, jangan tinggal. Tiap-tiap lepas sembahyang baca 3 kali. Tiap-tiap lepas sembahyang baca 3 kali. Ya Qawiyyu, Ya Matin, Ikfi syarwaz zalimin. Ya Qawiyyu, Ya Matin, Ikfi syarwaz zalimin. Ya Qawiyyu, Ya Matin, Ikfi syarwaz zalimin. Allah jaga kita daripada kezaliman orang-orang zalim. Allah pelihara kita daripada kejahatan orang-orang zalim. Percayalah, orang yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah, sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, akhir kalam daripada saya, minta ampun, minta maaf, dan tolong doakan saya, isteri, anak-anak, mudah-mudahan kami dapat jadi orang soleh, kami dapat jadi orang baik, sebab saya dan keluarga belum lagi dapat jadi orang baik, belum dapat lagi jadi orang soleh. Sebab itu saya minta doa pada semua orang. Mudah-mudahan dengan berkat doa tuan-tuan yang soleh, lalu Allah mengkabulkan doa itu dan kami dapat bersama-sama dengan tuan-tuan yang saleh di dunia dan juga di akhirat kelak. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.